Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Reja SR di video reactionnya Reja SR. Ini aku mau nge-reaction 10 game buatan Malaysia yang ramai sangka berasal dari luar negara. Sebelum aku play videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan follow juga Instagramnya Reja SR. Gimana, udah pada nge-follow dan udah nge-subscribe? Terima kasih yang udah nge-follow dan udah nge-subscribe. Langsung saja kita play aja videonya. Terima kasih kepada ini mereka yang 10 berikan game buatan cadangan Malaysia untuk yang video ramai kali ini. sangka Pada berasal mereka dari yang luar lain yang nak negara. berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Dan seperti biasa dari Fakta Tahu Channel. tak korang bahawa pada tahun 2019, 20.1 juta rakyat Malaysia telah membelanjakan sebanyak 673 juta American dollar atau 2.79 bilion ringgit untuk permainan video. Ini membuktikan bahawa industri ternyata permainan video di amazing. Malaysia sedang mengalami peningkatan dan penerimaan yang mendadak. Ditambah pula apabila kini studio-studio Malaysia telah diiktiraf oleh negara luar apabila turut sama terlibat menghasilkan permainan video terkenal seperti Uncharted 4, Biggest pirate treasure of all time. Days Gone, Gear 5 dan banyak lagi. Tapi dalam video ini, Fakta hanya ingin berkongsi mengenai permainan video yang dihasilkan di Malaysia yang setaraf antarabangsa. So guys, jom kita mulakan permainan. 10 game buatan Malaysia yang ramai sangka berasal dari luar negara. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Oke. Jangan lupa juga follow IG-nya 10. Reja SR. Warpots. Permainan mudah alih atau mobile gaming ini berkisar tentang pengembaraan anda sebagai pemain dalam mengetuai sekumpulan pahlawan untuk memerangi musuh yang jahat di alam semesta. Game ini bergenrekan peringkat 10 turn-based, pengembaraan dan aksi. Game Warpots ini dihasilkan oleh studio Weirdworks pada tahun 2018 dan Masih ia baru terdapat ternyata, dalam 2018. iOS dan Android dengan muat turun sebanyak 50,000 di Google Play. Selain game Warpots, studio Weirdworks ini turut menghasilkan game Super Steampunk. Oke. 9. 9 ya. Alien Hive. Permainan mudah alih atau mobile game ini merupakan antara permainan terawal dari Malaysia yang terkenal di Google Play dan Apple Store. Bergenrekan teka-teki atau puzzle, game ini dibuat oleh studio App Explore iCandy yang terletak di Kuala Lumpur. Pada tahun 2015, Alien Hive telah mencapai lebih daripada 3 juta muat turun atau download di semua platform. Selain game Alien Hive, studio yang sama juga mempunyai pelbagai game yang terkenal seperti Sporos dengan jumlah muat turun lebih 5 juta di Google Play, Crab War, Idle Swarm Evolution, Light Away, Tap Tap Fairy Tale, Musketeers, Idle Has Fallen, Mobfish Hunter, Void Troopers, Sci-Fi Tapper, Alien Path, Cave Boy Escape, Thor, War of Tepnarok, Cave Boy Go, Carnival, Showtime dan Hello Pet House. Oke, 8. Post Night. Dengan jumlah download lebih 5 juta, Wow. game Post Night ini telah memenangi banyak award dari Google Play seperti Google Play Best Games of 2017, Best Indie, Google Play Best Games of 2017, Best to Pick Up and Play dan pemenang IMGAC 2017 Grand Prix. Hebat bukan? Game Hebat Post Night ini banget. dihasilkan pada 9 Februari 2017 oleh studio Kurechi yang bertemakan role playing dan pengembaraan. Permainan ini mengisahkan pengembaraan Post Night yang ditugaskan misi berbahaya dan sukar untuk menghantar pelbagai barangan. Game ini terdapat dalam iOS dan Android. Selain daripada game Post Night, studio Kurechi yang berlokasi di Cyberjaya ini turut menghasilkan pelbagai game lain yang terkenal seperti Tiny Guardian, Cheeky Duo dan Kings League Odyssey. Fakta pernah main tahu game ni? Memang serius tak sangka game ni buatan Malaysia. Terbaik. Oke. 7. 7. Giga Bash. Kalau korang meminati cerita atau filem bertemakan kaiju atau raksasa gergasi seperti Godzilla dan King Kong,
It looks like Godzilla, but due to international copyright laws, it's not. Korang tentu suka game Gigabash. Gigabash merupakan game berbentuk pertempuran arena brawler yang dibangunkan oleh Passion Republic Games, PRG, studio game yang bertapak di Malaysia yang juga pernah menyumbang hasil kerja dalam pembikinan game AAA, Uncharted, The Lost Legacy dan Batman Arkham Asylum. Dalam Gigabash, korang boleh bertarung dengan pelbagai jenis raksasa yang ganas dan boleh berlawan sehingga 3 pemain. Ini anak-anak pasti suka banget sih. Apa yang menariknya ialah korang boleh membaling bangunan-bangunan di sekeliling raksasa ke arah raksasa pemain lain. Raksasa juga boleh membesar dengan mengumpul Giga Points dan bertukar jadi S-Class Monster. Gigabash masih lagi dalam pembangunan dan dijangka akan dikeluarkan di PC dan PS4. Gigabash juga telah menerima banyak anugerah walaupun game ini belum dikeluarkan kepada umum. Hebat kan? Oke, 6. kena. Simulacra. Simulacra adalah game seram mobile dibangunkan oleh studio tempatan Kaigen Games yang dilancarkan pada 2017. Dalam game ini, pemain perlu mengembalikan telefon kepada pemiliknya, Ana, dengan menyiasat aplikasi dalam telefon itu seperti aplikasi dating, media sosial, galeri gambar dan banyak lagi untuk mencari clue-clue misteri. Sebagai sequel kepada Sarah is Missing, Simulacra memberikan perspektif penceritaan seram yang unik. Kerana kejayaan game ini, studio Kaigen telah menghasilkan satu game spin-off, Simulacra Pipe Dreams, dan sequel terbaru pada 2019, Simulacra 2. Masih baru ternyata 2019 ya. 5. Oke, sekarang yang Kings kelima. League 2. Sekali lagi, nama studio Kurechi berada dalam list ini. Studio Kurechi yang terkenal dengan permainan video muda alih seperti Post Night dan Tiny Guardians telah menghasilkan sequel untuk siri Kings League, iaitu Kings League 2. Permainan video Malaysia pertama berada di dalam Apple Arcade. Kings League 2 adalah permainan simulasi strategi di mana pemain perlu menguruskan pasukan seperti Football Manager. Tetapi yang menariknya, ia melibatkan pasukan yang mempunyai kuasa magis dan senjata. Dalam game ini, pemain perlu bijak mengatur, merekrut, melatih dan mengurus pasukan dari pelbagai kelas dan jenis sebelum menghantar mereka ke simulasi pertempuran. Kings League 2 boleh didapati melalui Apple Arcade dan PC Steam. Oke, sekarang yang 4. keempat. Bake and Switch. Ada yang berminat tak dengan Overcooked? Kalau ada, mesti korang akan sukakan game Bake and Switch ini. Game ini pasti akan menguji kebolehan korang untuk melakukan multitasking dengan membakar pelbagai jenis roti bersama rakan-rakan korang di samping cuba untuk menyelamatkan diri dari makhluk jahat seperti Spores, Stickies dan Moldies. Game ini dihasilkan oleh Streamline Games dan dilancarkan kepada umum secara rasmi pada 21 Ogos 2020. Studio Streamline Games ini sebenarnya tidak asing lagi dalam industri permainan apabila pernah terlibat dalam pembikinan Final Fantasy 15. Game ini menawarkan permainan video couch co-op yang boleh dimain seramai 4 orang pemain dan terdapat juga mod PvP untuk sabotaj 2 pemain lain. Hahaha. Macam game putus kawan je, sama macam game Among Us. Hahaha. Next, 3. RE Legends. RE Legends merupakan permainan simulasi role-playing game atau RPG yang mempunyai lakaran kejayaan dan sejarah tersendiri walaupun sebelum ia sempat dibangunkan. Game ini berjaya mencatat sejarah sebagai projek Kickstarter yang mendapat kutipan dana tertinggi di Asia Tenggara dan turut menjadi permainan video Malaysia pertama diterbitkan oleh 505 Games. Syarikat yang sama menerbitkan Control dan Death Stranding di PC. Wow. Gempaklah, game yang dibangunkan oleh Magnus Game Studio ini membolehkan pemain membina, menanam pokok, memancing dan memburu serta menjinakkan haiwan atau raksasa dipanggil sebagai Magnus. RE Legend kini boleh dimainkan sekarang dalam akses awalan atau early access di PC Steam dan akan dilancarkan di PS4, Xbox One dan Nintendo Switch pada 2020. Oke, sekarang yang kedua. Eximius Seize the Frontline.
Kepada sesiapa yang gemarkan permainan Counter-Strike atau Red Alert, pasti korang akan meminati game ini. Kenapa? Eximius Seize the Frontline adalah permainan atas talian atau multiplayer yang menggabungkan first person shooter FPS dengan real time strategy RTS yang dibangunkan oleh studio tempatan, Studio Emobox. Game ini melibatkan satu pasukan dengan 5 ahli di mana korang perlu mengambil alih 2 tugasan yang berbeza, iaitu Commander dalam perspektif RTS dan mengalahkan musuh dalam perspektif FPS. Semasa membuat research untuk video kali ini, Faktau terjumpa banyak artikel bahawa publisher kepada game ini, The Game World Studios dari United Kingdom, telah menipu dan melarikan duit untung penjualan game ini. Ini bermakna bahawa studio Emobox tidak mendapat 1 sen pun sepanjang game itu dijual di Steam PC. Untuk mengetahui cerita ini dengan lebih lanjut, Faktau ada letakkan link di description. Kesiankan diorang. Dah lah diorang ambil masa selama 8 tahun nak buat game ni. Eximius Seize the Frontline kini dilancarkan semula secara early access di PC Steam. Jom support guys. Sebenarnya ada banyak lagi game yang dihasilkan di Malaysia tau. Jom kita tengok honorable mention kita. Cluno Hero Battle, Roll Spike Sepak Takraw, Super Stick Badminton, Amok The Villain Heroes, Mark Chun's Adventure, Agent Ali Emergency. Banyak banget ternyata. Satu. Itu saja. No Straight Roads. Nah, ini ke 1. Permainan video No Straight Roads ini merupakan sebuah permainan video bertemakan aksi dan muzik yang dihasilkan oleh studio Metronomic dan diterbitkan oleh Sold Out. Studio ini ditubuhkan oleh Wan Hazmir My name is Wan Hazmir and I am the co-founder CEO of Metronomic. yang mempunyai pengalaman sebagai pereka utama Final Fantasy 15 di Square Enix dan sepupunya Daim Ziauddin, bekas artis konsep Street Fighter 5 di Capcom. Dalam No Straight Roads ini, korang akan mengikuti pengembaraan dua pemuzik, Mayday dan Zook, untuk menentang syarikat gergasi NSR yang telah mengharamkan segala jenis muzik kecuali rentak elektronik dance music EDM di Vinyl City. No Straight Roads mempunyai cara permainan yang unik apabila pemain akan berlawan mengikut rentak muzik seperti gabungan permainan Dark Soul dan Jet Set Radio. Menariknya, apabila hampir semua watak-watak dalam No Straight Roads disuarakan oleh pelakon suara dari Malaysia. Seperti contoh, dua watak utama, Mayday dan Zook, disuarakan oleh Chan Su Ling dan Steven Bones. And he plays the Drums. Nasi lemak ayam masak merah. Selain itu, salah seorang watak bos bercakap hampir sepenuhnya dalam bahasa Melayu dan disuarakan oleh Alfred Law. Oh, brother. Dah ada awet baru bro. So fast. Berapa ramai perempuan kau pikat sekarang lah, ha? Terdapat juga banyak elemen-elemen Malaysia dimasukkan di dalam game ini, seperti terdapat kedai yang menghidangkan nasi campur dan juga roti canai. Game ini dilancarkan kepada umum pada 25 Ogos 2020 setelah 3 tahun dalam pembangunan dan beberapa kelewatan kerana COVID-19. Game ini boleh didapati di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch dan PC melalui di Epic Game Store. Mesti korang tak sangka kebanyakan game yang korang main tu dari Malaysia kan? Harap video ini sedikit sebanyak dapat buatkan korang rasa bangga dan lebih menghargai game-game di Malaysia. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye. Bye. Dari video tersebut benar-benar memberikan pengetahuan buat kita semua, utamanya buat aku pribadi yang belum tahu ternyata Malaysia itu banyak juga game-game dan orang-orang menyangka game-game tersebut tuh berasal dari negara luar. Ternyata game-game tersebut tuh berasal dari Malaysia, say. Karena bukan hanya 10 game itu saja, Malaysia memiliki game-game yang masih banyak banget. Keren banget, the best. Oke, nanti aku bakal cantumin link video aslinya di deskripsi. Jangan lupa untuk di like terus
terus share juga ke sosial media yang kalian punya. Komen di bawah atau bisa DM ke Instagramnya Raja SR kalau kalian mau request aku bikin video-video apa lagi, apa aja atau apalah itu. Karena di video kali ini cukup di sini aja perjumpaan kita. See you, bye bye.